Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Teacher Rin. Kali ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 2, Bab 9, Laju dan Pecutan. 9.1, Laju. Standard pembelajaran 9.1.3 melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit. Jom kita lihat bahagian pertama, bagaimana mengira laju purata. Pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan satu gambaran tentang laju kereta api itu. Apa itu laju purata? Bagaimana untuk mengira laju purata bagi sesuatu objek atau keadaan? Itulah yang kita akan belajar dalam video ini, iaitu tentang laju purata. Laju purata sesuatu objek ialah nisbah jumlah jarak yang dilalui oleh objek itu kepada jumlah masa yang diambil bagi pergerakan objek itu. Ini adalah rumus bagi laju purata. Laju purata bersamaan dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jom kita lihat contoh yang pertama. Zaim menunggang basikalnya ke taman. Taman itu 8 km dari rumahnya. Jika Zaim meninggalkan rumahnya pada jam 8 pagi dan tiba di taman pada jam 10 pagi, berapakah laju puratanya dalam kilometer per jam? Kamu dapat lihat di bawah itu, cikgu telah letakkan rumus yang akan kita gunakan sepanjang video ini. Berdasarkan soalan, jom kita cari apakah jumlah jarak. 8 km adalah jumlah jarak taman dari rumahnya. Okey. Kemudian, kita cari pula jumlah masa. Jumlah masa 8 pagi sehingga 10 pagi adalah 2 jam. Berdasarkan maklumat yang kita dapat, kita masukkan di dalam rumus laju purata. Laju purata Zaim adalah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa, iaitu 8 km dibahagikan dengan 2 jam. Maka jawapannya adalah 4 km per jam. Itu adalah unit yang digunakan untuk laju purata. Sama juga dengan unit laju. Okey, jom kita lihat contoh kedua. Zaim mula berbasikal dari rumahnya ke perpustakaan pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di gerai untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke perpustakaan. Dia sampai di perpustakaan pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Di sini kita dapat lihat 10 dan 25 km adalah jarak yang diberikan dalam rajah. Okey, jadi jumlah jaraknya adalah 10 tambah 25 km iaitu bersamaan dengan 35 km. Bagaimana dengan jumlah masa? Ya, jumlah masa di sini kita dapat lihat dia bertolak pada jam 9 pagi, berehat dan sampai pada 12.15 tengah hari. Maka kita perlu mengambil 12.15 ditolakkan dengan 9. Jumlah masanya adalah 3 jam 15 minit. Di sini kita dapati 3 jam 15 minit adalah dua unit yang berbeza. Apa yang perlu kita buat di sini adalah kita ubahkan 15 minit itu juga kepada
jam. Bagaimana untuk mengubahkan minit kepada jam? Kita ambil 15 dibahagikan dengan 60 dan kita akan dapat 0.25 jam. Okey, jadi kita tambahkan 3 tambah 0.25 jam. Maka jumlah jam di sini adalah 3.25 jam. Jawapan itulah kita gunakan untuk dimasukkan dalam rumus laju purata. Laju purata adalah jumlah jarak iaitu 35 km dibahagikan dengan jumlah masa yang telah kita tukarkan kepada jam sebentar tadi iaitu 3.25 jam. Jawapannya adalah 10.77 km per jam. Itulah laju purata Zaim sepanjang perjalanannya. Jom kita teruskan ke bahagian seterusnya untuk menukarkan unit bagi laju. Okey, contoh. Had laju kebangsaan di Jalan Persekutuan adalah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam meter per saat. Okey, kita buat dahulu soalan A, meter per saat kan. Sebelum itu, apa yang perlu kita buat adalah 90 km per jam. Kita ambil 90 km per 1 jam. Okey, sebab 90 dibahagi dengan 1 dapat 90, betul? Okey, daripada itu, kita tulis 90 per 1. Jom kita lihat unit yang digunakan untuk jarak, iaitu kilometer. Kilometer kita hendak tukarkan kepada meter. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah kita perlu imbas sedikit apa yang kita telah belajar dari sekolah rendah. Dari kilometer, ubah kepada meter. Apa yang perlu dibuat adalah lihat di sini. Okey, kilometer ubah kepada meter akan perlu didarabkan dengan 1000. Jadi, kita gunakan maklumat ini dalam pengiraan kita, iaitu darab 1000 meter lah. Okey, bawah juga sama, iaitu jam kita hendak tukarkan kepada saat. Okey, kita rujuk di bahagian bawah. Jam nak tukar kepada saat, kita perlu darab 60 dan darab lagi 60, ya, betul? Jam tukar kepada minit, darab 60. Minit tukar kepada saat, darab juga dengan 60. Jadi, kita perlu darabkan dengan 3,600 iaitu 60 darab 60. Okey, dapatlah 3,600 di bawah. Okey, jadi jawapan di sini ialah 90,000 dibahagikan dengan 3,600. Jawapan akhirnya adalah 25 meter per saat. Jadi kita dah ubah unit dari kilometer per jam kepada meter per saat. Jom kita tengok soalan kedua pula. Ia minta kita mengubah kilometer per jam kepada kilometer per minit. Okey, sama juga caranya. Kita letakkan 90 per 1. Okey, kita ubah satu-satulah. Okey, kilometer tukar kepada kilometer. Tak perlu buat apa-apa, just tulis kilometer. Tapi untuk jam, kita mahu tukar kepada minit. Kita rujuk pada bahagian bawah ini, iaitu jam tukar kepada minit. Kita perlu darab dengan 60. Maka 1 didarabkan dengan 60. Dapatlah minitnya. Okey, teruskan dengan pengiraan dan akhirnya kita akan dapat 1.5 km per minit. Okey, cikgu harap kamu dapat faham penukaran unit ini. Yang penting perlu ingat kembali apa yang dah kita pelajari tentang penukaran km ke m, jam ke minit dan minit ke saat dan seterusnya lah. Okey, jom kita lihat contoh berikutnya. Okey, tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kamu perlu ambil 120 meter dibahagikan dengan 1. Betul? Okey, apa perlu kamu buat lepas itu adalah 120 per 1. Dan ingat kembali, jika meter hendak tukar kepada kilometer, satu unit yang kecil hendak diubah kepada unit yang lebih besar, kita perlu apa? Bahagi. Okey, kilometer nak tukar kepada kilometer, kita perlu bahagi 1000. Dan satu saat, okey, unit saat ingin diubah kepada minit,
samalah kita kena bahagi. Kerana saat adalah unit yang kecil, diubah kepada unit yang lebih besar, kita perlu bahagilah. Okey, so bahagi 60. Kita teruskan pengiraan. Okay, dapatlah jawapan seperti berikut. Dan jawapan akhirnya adalah 7.06 km per minit. Maka kita dah tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Okey. Jom kita lihat soalan yang lebih mencabar sikit. Okey, kita akan gabungkan apa yang kita telah pelajari hari ini, iaitu mencari laju purata dan menukarkan unit. Dalam gambar rajah ini, cikgu telah ringkaskan, ini adalah seorang lelaki yang sedang menjalani satu pertandingan triathlon. Ada 3 pertandingan yang perlu dihabiskan secara maksudnya bersambung-sambung. Daripada lumba lari, larian tu dia jalan selama 10 km dan kemudian dia berenang sejauh 1,500 meter. Disambung pula dengan berbasikal sejauh 40 km dan lelaki ini dapat melakukannya dalam masa 1 jam 56 minit. Okey, soalannya di sini adalah apakah laju purata dalam kilometer per jam? Seperti yang kamu dapat lihat di situ, formula ataupun rumusnya adalah laju purata bersamaan dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Maka di sini kita bahagikan jumlah jarak, 10 tambah 1,500 meter tambah 40 km dan dibahagikan dengan 1 jam 56 minit. Kita dapati untuk jumlah jarak ini dia punya unit berbeza kan? Kilometer, meter, kilometer. Jadi susahlah untuk menjalankan penambahan. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu ubah. Ubah terlebih dahulu. Kalau sini kamu dapat lihat di kilometer kan, dalam soalan pun saya kata dia nak kilometer. Jadi kamu ubahkan kesemuanya kepada kilometer. Apa yang perlu diubah di situ adalah 1,500 meter. 1,500 meter nak jadi kilometer, kamu perlu buat apa? Bahagi 1,000. Kerana kilometer adalah lebih besar pada meter. Jadi yang kecil nak ubah kepada yang besar perlu dibahagikan. Dan jawapannya seperti yang tercatat itulah. Yang bawah pula. 1 jam 56 minit. Kita nak ubah kepada jam sahaja. Bagaimana untuk dapatkan 1.93? Seperti yang telah cikgu terangkan sebelum ini, iaitu 1 jam ditambahkan dengan 56 minit. Minit itu ditukarkan kepada jam. 56 dibahagikan dengan 60. Dapatlah 0.93 dan tambahlah 1.93 jam jawapannya. Kira pengiraannya kita buat dan jawapan akhir adalah seperti yang berikut, iaitu 26.68 km per jam. Itulah laju purata yang dapat peserta ini habiskan sepanjang pertandingan lah. Sebelum kita tamat, cikgu ulang sekali lagi. Laju purata adalah nisbah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Diharapkan kamu dapat memahami isi kandungan pelajaran kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang berikutnya. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye.